yaitu kempen untuk hari hijab. Kita ada hari wanita, ada hari pekerja, tetapi diperkenalkan satu lagi hari oleh Kerajaan Terengganu, yaitu hijab, dan ini dimulakan tahun lepas dan diikuti pada tahun ini setiap 1 Februari, maka diisytiharkan sebagai hari hijab negara, khusus untuk negara kita, bukan untuk yang lain. Akan tapi kita lihat dalam konteks hari wanita, dia diisytiharkan oleh Badan Dunia, dan ini ialah badan yang terhad kepada peringkat negeri semata-mata. Tetapi adalah satu usaha untuk mengajak puteri-puteri kita, wanita kita, ibu-ibu kita yang belum menunjukkan sikap yang baik terhadap hijab ini, supaya kita sama-sama untuk melaksanakan sebagai tuntutan syariah yang sebagaimana yang dibaca dalam ayat tadi. Dan kita lihat perkara ini telah tersebar ke seluruh dunia. Bukan saja negara kita, di Rusia juga mereka ada kempen untuk berhijab. Maksudnya untuk pakaian-pakaian syariah Islam. Dan gambar ini ialah gambar wanita Moskow. Di Moskow kita lihat Islam telah bertambah dengan cepat, dan di antara golongan yang lebih banyak memeluk Islam ialah golongan wanita. Ini gambar apabila mereka melakukan kempen untuk hijab di Moskow. Bukan negara Islam, tetapi inilah sebahagian daripada usaha mereka untuk perkenalkan Islam melalui pakaian, busana dan sebagainya. Dan begitu juga kita lihat, ini adalah satu respon kepada satu konspirasi dunia yang telah sebagai besar dunia telah melarang untuk umat Islam melaksanakan syariat mereka, khususnya dalam berpakaian. Kita lihat yang terakhir, minggu ini India telah mengharamkan hijab bagi semua wanita Muslim, dan ini telah ditentang hatta oleh Amerika sendiri. Amerika menentang apa yang dilakukan India, sedangkan Amerika melakukan perkara sama. Dan inilah sebabnya kita respon dengan cara kita, dengan kaedah untuk hari hijab yang dinyatakan dalam kuasa kecil, dan itulah apa yang dapat kita lakukan. Dan untuk melarang pakaian wanita ini telah berlaku ke seluruh dunia, bukan saja di India tetapi juga di Sri Lanka. Sri Lanka telah mengharamkan wanita menutup aurat, khususnya maksudnya adalah dalam pejabat-pejabat kerajaan yang khusus, di sekolah, di universiti, wanita Islam tidak boleh menutup aurat. Dan ini adalah satu data pencabulan yang dilakukan kepada hak asasi manusia. Mereka menganggap untuk membuka pakaian sebagai kebebasan, tetapi mereka tidak menganggap untuk menutup pakaian, untuk pakai dengan sempurna sebagai satu kebebasan. Begitu juga Switzerland lebih awal. Switzerland mengharamkan burqa, iaitu menutup seluruhnya. Dan mereka sangat sinis dengan pakaian Islam. Dan inilah yang barangkali sebagai respon Terengganu telah mengadakan hari hijab sebagai respon kepada dunia. Walaupun usaha ini usaha yang sangat kecil, tetapi itulah sebagai usaha yang kita dapat lakukan di negara kita. Dan hijab ialah dignity, honor, dan dia adalah kemuliaan wanita yang sepatutnya diberikan kebebasan. Apabila sebahagian wanita yang telanjang ataupun yang membuka auratnya dibayar oleh bangsawan Eropah, tetapi kenapakah untuk menutupnya mereka ada sekatan yang dilakukan kepada wanita Islam? Sedangkan di gereja pakaian sama mereka lakukan, dan mereka tidak mengatakan pakaian itu pakaian yang mundur ataupun pakaian yang bertemakan terorisme. Sedangkan apabila wanita Muslim yang melakukan perkara sama, maka respect, dignity, honor ini tidak diiktiraf. Sedangkan kebebasan ialah kebebasan untuk melaksanakan perkara yang tidak bercanggah dengan norma hatta kepada masyarakat barat sekalipun. Dan dalam konteks ini mereka mengatakan bagaimanakah kebebasan yang mereka tarifkan, kebebasan untuk membuka pakaian, tetapi kebebasan untuk memakai pakaian tidak dibenarkan. Mereka hipokrit dalam konteks kebebasan, dan untuk membuka pakaian diberikan kebebasan, tetapi untuk menutup pakaian dengan kaedah syariat Islam ditentang oleh kebanyakan negara Eropah. Dan yang paling menonjol menentang ini ialah Perancis dan Britain. Dua negara ini
sangat keras dalam konteks pakaian Muslim, termasuk di masjid. Oleh sebab itu, di manakah keadilan yang mereka sebut? Ini terdapat dalam satu perbincangan di forum di negara barat. Seorang profesor barat mengatakan kepada wakil ataupun panel Islam Muslim, dia mengatakan bagaimanakah mundurnya Islam sehingga tidak dibenarkan untuk bersalam secara sosial di kalangan mereka. Tidak benarkan wanita Islam untuk bersalam dengan pemimpin Britain. Apakah Islam begitu kolot? Dan selain pada teroris yang ditunjukkan oleh pakaian yang menutup seluruh badan, profesor ini menghina profesor kita. Lalu ketika sampai sesi jawapan daripada Muslim, dia bertanya kepada profesor tadi, profesor barat tadi, apakah permaisuri anda, Queen Elizabeth, dapat bersalam dengan semua orang? Katanya tidak, hanya 7 golongan yang dibenarkan bersalam dengan Queen. Maka jawab profesor Islam tadi, Muslim tadi, begitulah puteri kami, wanita kami seperti permaisuri. Tidak semua yang boleh bersalam dengan puteri kami. Puteri kami hanya dapat bersalam dengan 13 golongan. Dan permaisuri kamu dapat bersalam dengan 7 golongan. Bahkan menteri Britain sendiri tidak dibenarkan bersalam dengan Queen. Dan begitulah kami menjaga puteri kami. Dignity, honor, kemuliaan, dan itulah kebebasan yang harus dilakukan oleh semua negara yang bertamadun. Apabila seorang menutup aurat, mereka mengatakan Islam menindas mereka. Tetapi apabila seorang Kristian yang pakai pakaian sama seperti seorang Islam, mereka mengatakan itulah suatu satu kemuliaan, satu perkara yang disanjung di barat. Mereka double standard dalam konteks ini. Dan tuan-tuan, kita lihat apa yang dipakai oleh umat Islam hampir sama apa yang dipakai oleh yang mereka sebut sebagai Mary ataupun Maryam, ibunda Nabi SAW, yang mereka sebut Jesus Christ. Pakaian umat Islam sama, dan mereka condemn pakaian umat Islam yang melakukan seperti itu. Tetapi mereka memuji apabila tokoh-tokoh gereja yang berpakaian demikian dalam publik, tetapi tidak untuk Islam. Tuan-tuan, demikianlah Islam diperendahkan oleh masyarakat barat. Dan alangkah malang sekiranya kita juga Islam sama-sama mencemah dalam nada yang mereka lakukan. Dan inilah perkara yang cukup malang berlaku dalam sebuah negara seperti ini. Begitu juga apabila seorang wanita Islam tidak bekerja, menjaga anak di rumah, dikatakan ialah penindasan, kolot. Tetapi apabila orang barat melakukan bersama, mereka mengatakan ialah satu pengorbanan. Inilah satu pengorbanan dilakukan oleh wanita barat, tetapi tidak untuk Islam. Dan kita boleh teruskan senarai ini. Saya hanya bagi contoh bagaimanakah sikap double standard mereka. Di universiti, kita boleh lihat di barat, tuan-tuan yang pernah belajar di barat, dalam kelas masa sama mereka masuk dengan bikini, tak ada siapa yang larang. Tetapi jangan untuk menutup aurat masuk dalam universiti di barat dengan tutup pakaian, kita akan dicemooh dan kita akan dikatakan sebagai pengganas. Bebas untuk membuka pakaian, tapi tidak bebas untuk memakai pakaian. Itu sikap yang harus kita lawan hujah lawan hujah. Tetapi kita Islam, hujah pun kita kalah, apatah lagi dengan fizikalnya. Dan inilah yang kita sebut apabila kita masuk sekarang bulan Rajab, lebih lagi apabila Valentine esok yang mereka sambut besar-besaran, barangkali secara terang-terangan, barangkali secara sulit-sulitan. Dan kita bertanggungjawab dalam masyarakat kita, dalam taman kita, dalam negara kita, dan kita akan dipersoalkan di akhirat nanti. Oleh itu tuan-tuan, satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Jalan ke neraka dikatakan kebebasan, jalan ke syurga dikatakan sebagai penindasan dan sebagainya. Tuan-tuan, kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan, bukan kebebasan untuk melakukan keburukan. Beritahu mereka, kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan pahala, bukan kebebasan untuk melakukan dosa. Dan mereka tidak faham tentang istilah kebebasan. Sekarang mereka berjuang untuk LGBT umpamanya di barat. Mereka mengatakan ialah kebebasan yang kami perjuangkan. Dan sekiranya mereka terkena HIV, dan kebanyakan mereka terkena HIV, mereka pergi hospital yang kita biayai dengan wang rakyat.
Rakyat menegur mereka, mereka katakan kebebasan, tetapi apabila mereka terkena penyakit, mereka pergi ke hospital yang kita biayai. Dan mereka minta kita bersimpati. Hujah mereka kalah. Dan kita harus memberikan hujah kita. Tuan-tuan, kita lihat. Mereka mencemooh. Mereka yang menutup aurat. Dan ini sebahagian pakaian bagi mereka yang apabila fitnah telah berlaku, maka inilah pakaian yang apabila kita pakai pakaian demikian, kita dapat perhatikan pemuda tidak akan mengusirnya. Berbeza dengan mereka yang mendedah pakaian di bandar-bandar besar mereka, di tepi pantai mereka, dan mereka terdedah dengan pelbagai jenayah seksual dan sebagainya. Dan inilah orang yang sangat benci kepada Islam di England. Namanya Perdana Menteri mereka sendiri, Boris Johnson namanya. Datuknya seorang Islam. Entah dia, entah ayahnya yang murtad. Dia orang Turki. Islam yang murtad. Yang sekarang menentang Islam sangat-sangat hebat di England. Dia membandingkan seorang yang menutup wajahnya seperti ini. Dia katakan perompak. Islam, wanita Islam seperti perompak. Seperti perompak bank. Dan dia mencela Islam dengan begitu hebat walaupun datuknya seorang Islam. Dia seorang daripada Turki, datang ke London sebagai seorang saudagar dan akhirnya murtad sama ada ayahnya ataupun dia. Dan apabila COVID-19 telah melanda, England mewajibkan setiap memakai tutup yang dia telah haramkan sebelum ini. Dia mengharamkan pakaian menutup ini, dan apabila kena COVID, dia mewajibkan pakaian masker ini. Dan dia masih menjadikan mereka yang pakai pakaian Islam ini sebagai jenayah, walaupun mereka telah memakai pakaian sama seperti wanita Islam. Inilah dapat standard yang mereka lakukan. Dan siapakah yang ingin perjuangkan apa yang dilakukan oleh mereka? Dan inilah tuan-tuan, kita lihat doktor-doktor Eropah memberitahukan bahawa pakaian yang terbaik ialah menutup wajah dalam konteks wabak yang sedang melanda ini di seluruh Eropah. Tetapi apabila wanita Islam yang makainya, mereka mengatakan itulah satu perkara yang dilarang dan dikenakan denda. Denda untuk menutup yang mereka wajibkan bagi semua penduduk lain. Dan cukup menyayat hati tuan-tuan, Perancis ialah negara pertama yang mengenakan denda bagi mereka yang pakai pakaian Islam. Dan apabila diwajibkan pakaian ketika COVID melanda, maka mereka masih mendenda mereka yang pakai pakaian seperti itu, sedangkan mereka mendenda mereka yang tidak pakai mask dan sebagainya. Di manakah kebenaran? Di manakah kebebasan yang mereka sebutkan? Dan inilah Islam dipermainkan, Islam dipersalahkan, Islam diletakkan dalam kandang salah hari ini. Dan pemuda-pemuda kita masih tidur. Mereka hiaskan kita dengan triple S, dengan spot, dengan screen, dengan seks. Dengan spot, mereka sediakan stadium yang besar. Pemuda kita masuk waktu asar dan keluar selepas Isya, tengah malam. Di manakah maghribnya? Di manakah Isyanya? Di mana asarnya? Dan triple S inilah yang mereka dodoi-kan pemuda kita. Dan dengan screen, tuan-tuan lihat bagaimanakah screen mempengaruhi bagaimanakah pemuda kita daripada kanak-kanak kecil sampai ke orang dewasa. Dan seks, bagaimanakah LGBT yang dilancarkan. Dan sekarang mereka sedang berjuang untuk membenarkan pekerja seks di Malaysia. Dan cukup malang kalau itu berlaku depan kita. Dan kita orang baik-baik di masjid, tetapi kita tidak akan lepas bertanggungjawab kita di akhirat nanti apa yang berlaku di luar masjid. Kita di masjid semuanya baik, tetapi tugas kita lah di luar. Dan tuan-tuan, saya salah juga saya bercakap di masjid. Sepatutnya saya bercakap di luar, tapi sampaikanlah kepada mereka yang kita masukkan. Kita lihat bagaimanakah apa yang berlaku di barat. Cukup menyayat. Mereka didenda sama ada di Switzerland ataupun di mana. Mereka telah didenda kerana hanya memakai pakaian di atas nama kebebasan. Mereka berjuang kebebasan. Apabila umat Islam untuk melakukan kebebasan agama mereka, mereka didenda. Dan itulah yang berlaku kepada Islam. Dan tuan-tuan, dia mengatakan wanita ini dia didenda kerana pakai pakaian seperti itu. Saya didenda sebab saya pakai pakaian yang saya percaya itulah pakaian saya, kebebasan. Tetapi mereka membayar wanita supaya bogel. Di Eropah
lelaki membayar supaya wanita berbogel di atas jalan. Tetapi saya yang menutup pakaian didenda. Tetapi bila berbogel diberikan bayaran. Di manakah dunia ini, kata wanita ini?